Apabila Tan Sri Syafiee, Peguam Datuk Seri Najib telah pun mencabar Mahkamah, YDPA telah pun memberi pengampunan dan diskaun tersebut, dan sepatutnya Datuk Seri Najib diberikan penahanan di rumah. Di mana Hisham Jalil, di mana Lokman Adam, dan di mana pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. So, apabila perundangan ini disahkan oleh ROS, adakah ke-6 kerusi ini seharusnya dikosongkan? Yang 6 ni keluar disebabkan tim Hamzah pula tak setuju dengan Muhyiddin. PPPM ni sekarang aprak. Dia tengah sangat bercelaru, berlawan sesama sendiri. Adakah mereka bersedia kalau pilihan raya dibenarkan sekalipun? Tertangkapnya seorang ejen Israel di Malaysia memiliki 6 pistol dan juga 200 peluru, Syana. Dalam ejen Mosaic ini pula bang, ada 8 jabatan. Salah satu jabatan tu panggil Kidon. Tugas dia untuk menjadi pembunuh profesional. Lepas tu 2-3 hari lepas pun tentera Panglima Iran dibunuh daripada airstrike. Dia ada target-target mereka yang nak target. Ada yang kata kita perlu memperkuatkan keselamatan YDPA dan terutamanya Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peminat podcast Cakap Hub, saya ingin ucapkan salam Ramadan Fitri. Hari ini lain sikit. Saya gunakan Ramadan Fitri kerana kita dah di penghujung Ramadan dan kita juga nak masuk ke fitrah kita, iaitu Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelma tidak lama lagi. Jadi apa khabar semua? Seperti biasa dalam Cakap Hub kali ini, kita akan berbicara secara tulus, secara terbuka. Kita akan bertentang mata bersama dengan seorang panel yang tak lain dan tak bukan, yang makin panas dan makin meletup-letup. Tak lain dan tak bukan saudara Shan Yuan. Apa khabar Shan? Khabar baik bang. Dari mana tadi perjalanan? Rumah. Hari ini kita kan rakam malam. Itulah, maklum sajalah rakaman ini sedang dibuatkan dalam bulan puasa. Jadi kita nak imbang semua tenaga, cukup air, kita cukup air nak bincang dalam tempoh yang begitu lama juga Shan malam ni. Jadi Shan, kita pergilah terlebih dahulu kepada satu isu yang sedang dibicarakan di media sosial, iaitu apabila ramai dalam kalangan penyokong PKR mengharapkan apabila Parti Bersatu membuat satu pindaan dalam perlembagaan mereka untuk tidak membenarkan ahli-ahli parlimen bersatu di Dewan Rakyat untuk menyatakan sokongan kepada mana-mana. Jadi sepatutnya kerajaan pada hari ini, the government of the day adalah kerajaan perpaduan, kerajaan PKR. Sepatutnya permintaan pindaan daripada Bersatu ini tidak diluluskan oleh ROS. Tapi malangnya ROS meluluskan. Begitu bersih, begitu tulusnya era zaman kerajaan perpaduan ini. Tetapi apa di sebalik daripada pindaan yang diluluskan ini? Ada beberapa sudut daripada rentetan isu ini bang. Sebab yang pertama, apakah yang mencetuskan PPPM untuk tiba-tiba mengubah ataupun meminda perlembagaan mereka? Sebelum pilihan raya, mereka degil. Masa itu mereka selah ataupun menyindir Zahid kan, kononnya diktator tak benarkan MP-MP UMNO untuk beralih sokongan dan sebagainya. Sekarang apabila termakan diri sendiri, mereka pula hendak mengubah. Tapi mesti ada ceritanya. Sebab mereka risau kalau mereka tak bertindak dari sekarang. Bukan saja 6 bang. Sebab kalau ikut ahli Parlimen Bukit Gantang, lebih daripada 10 akan keluar lagi. Hancurlah Bersatu bang. Mereka baru ada 30 MP, dah hilang 6. Kalau hilang lagi 10, baik parti ini tutup dan bungkus. So untuk prevent perkara ini berlaku, mereka pula meminda perlembagaan. Dan akhirnya disahkan oleh ROS pada 1 April 2024. Walaupun April Fool, tapi tidak. Perkara ini memang sah. ROS membenarkan pindaan perlembagaan tersebut. Cuma ada pertikaian perundangan yang berbeza bang. So apabila perundangan ini disahkan oleh ROS, sekarang terdapat satu persoalan. Adakah ke-6 kerusi ini seharusnya dikosongkan? Dia ada 2 jenis pandangan perundangan. Pandangan satu dari pihak Perikatan Nasional, mereka merasakan bahawa perlu kosongkan kerusi sebab ROS dah sahkan. Cuma mereka cuba menyembunyi satu lagi fakta, bahawa ke-6 ahli parlimen yang keluar, termasuk dengan seorang adun di Negeri Selangor, 7, mereka beralih sokongan sebelum akta ataupun pindaan ini disahkan dan diluluskan oleh ROS. So pada masa yang sama, juga ada naratif dia ataupun mengapakah pilihan raya tidak sepatutnya diadakan. Cuma pada pandangan peribadi saya,
Bukan sudut perundangan, ini sudut politik pula. Perundangan mungkin tak salah, tak perlu adakan pilihan raya sebab dia beralih sokongan sebelum sesuatu perundangan dimuktamadkan. Cuma kalau dari segi politik, saya lebih suka bang, sebab there's nothing to lose for kerajaan Madani. Kenapa? Sebab 6 kerusi itu adalah kerusi milik Perikatan Nasional. Kalau kita boleh menang 1 daripada 5 pun bang, dia adalah kemenangan kepada kita. So liability ataupun kepada Perikatan Nasional, dia got more to lose than us bang. Sebab 6 ni memang bukan milik kita. Daripada 6 menang 1 pun kita menang 1 bang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kita ada peluang sekurang-kurangnya boleh menang 3-4. Sebab apabila BN dengan PHH undi bergabung one on one, kalau daripada data sebelum ni saya tunjuk dalam episod yang lepas, kita akan menang 5-1. Tapi kalau tak nak 5-1 pun, kalau 3-3 pun, dia memang tetap menguntungkan kerajaan Madani, dan pada masa yang sama dia juga akan meretakkan Perikatan Nasional. Sebab Perikatan Nasional sudah mula bersaing untuk mendapatkan kerusi. Naib Presiden PAS Datuk Amar sudah mengeluarkan kenyataan mereka bersedia untuk bertanding di ke-6 kerusi tersebut, sedangkan ke-6 kerusi ini milik PBBM. Okey. Dah ada keretakan. Kalau benarkan lagi bagus. Tapi antara lepas tu Wan Faizal pula cuba menjadi hero Parti Bersatu lah. Dia menyangkal kenyataan Naib Presiden PAS. Dia kata itu adalah kerusi milik PBBM. Sedangkan Wan Faizal sendiri menang di tempat PAS. Macang, di tempat PAS. PAS yang mendengar Wan Faizal. Ush. Lagi satu isu bang. Kalau pilihan peribadi, saya memang lebih sukalah PAS yang diutamakan untuk mewakili pihak Perikatan Nasional berbanding dengan PBBM. Sebab orang tak yakin dah dengan PBBM ni, parti-parti pengkhianat bang. So kalau bagi mereka bertanding sekali pun, menang 6-0 sekali pun bang, sekali lagi pengkhianatan akan berlaku. DNA pengkhianatan tidak akan sesekali meninggalkan PBBM. Ini berbeza dengan PAS bang. Mereka jujur, mereka ikhlas, dan mereka tidak akan meninggalkan perjuangan demi sesuap nasi tidak boleh dibeli, tidak boleh dirasuah dengan apa jua sekalipun. Murah bang ahli-ahli parlimen PBBM ni, tak ada maruah, tak ada nilai. Lebih baik bagi PAS bertanding. Setiap kali kau nak kerusi, lepas dapat kerusi pula, mudah kamu jual jiwa dan roh kamu. Dan dalam PBBM pun bang sekarang banyak juga perpecahan. Sebab itu selain daripada dirasuah, dibeli, banyak juga krisis dalaman. Contoh macam Adun yang keluar di negeri Selangor tu, Adun Selat Kelang tu, sebab dia tak suka Azmi Ali sebagai pengurusi PN, sebagai ketua pembangkang negeri Selangor. Yang 6-6 ni keluar disebabkan tim Hamzah pula tak setuju dengan Muhyiddin. PBBM ni sekarang bang haprak. Dia tengah sangat bercelaru, berlawan sesama sendiri. Adakah mereka bersedia kalau pilihan raya dibenarkan sekalipun? Pada pandangan abang, apa pula analisis abang, apa pula pandangan abang? Adakah sepatutnya kerusi ini kita kembalikan kepada PBBM Bersatu untuk bertanding kalau ada pertandingan atau pemilihan dibenarkan, ataupun sebenarnya ni abang merasakan teori dan naratif sudah tiba masanya PBBM benarkan PAS untuk ambil alih? Itulah kalau nak lihat secara sudut political analysis lah Shan. Saya suka melihat macam ni Shan. Pertama, kita ni akan berdepan dengan PRK Kuala Kebun Baru. Satu. Jadi betul lah ni sebab orang meninggal, pemimpin kita meninggal. Tetapi berapa banyak kalau kita ikut kepada pindaan perlembagaan yang dipersetujui ni, kita akan berdepan 6 PRK lagi. Jadi untuk satu PRK ni je kos dah makan berapa juta? 3 juta, 4 juta. Jadi kalau kita ada 6 PRK ni, kita akan menelan belanja duit rakyat hampir 20 juta. Jadi sebab itu saya suka nak kongsikan dengan Syed, ada satu pandangan daripada seorang profesor yang saya bertemu secara peribadi, saya tak dapat umumkan namanya. Beliau meragui tentang keputusan ROS. Keputusan ROS Syed adalah lari daripada perlembagaan. Kerana dalam klausa perlembagaan persekutuan, setiap ahli Dewan Rakyat berhak menyatakan sokongan kepada siapa yang mereka percaya untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana daripada situ baru ada satu locus standi nak memilih siapa Perdana Menteri. Kerana setiap ahli parlimen tanpa mengikut parti, mereka boleh menyatakan sokongan. Tapi tiba-tiba bersatu blok. Dia blok awal-awal Shan. Maksudnya bersatu kata ahli parlimen dia tak boleh menyatakan sokongan di parlimen ataupun di mana-mana.
Jadi, ROS meluluskan, dan ini ada satu kesilapan, menentang dan bercanggah dengan perlembagaan dan aspirasi di dalam Dewan Rakyat. Kerana setiap ahli Dewan Rakyat berhak untuk mengundi, berhak untuk menyokong. Jadi, kat situ saya suka untuk share More dekat satu kafe ni. Profesor ni punya pandangan betul bagi saya sebab ROS sudah bertentangan dengan etika perlembagaan. Maksudnya, perlembagaan membenarkan tetapi ROS bersetuju dengan perlembagaan tersebut yang telah pun dipinda. Jadi, persoalan itu yang saya nak share ini ialah, saya suka ayat profesor ni. Adakah ROS meluluskan apabila bersatu meminda perlembagaan dalam persidangan khas itu adalah betul, tetapi kandungan tersebut tak betul? Jadi benda ni agak sensitif. Tapi saya cakap balik dekat dia, saya kata takkan ROS tak tengok daripada semua segi itu, dan takkan ROS buat perkara ini semata-mata untuk melihat ROS ini neutral, memberi satu, orang cakap, bonus kepada bersatu. Sebab Shen, sebelum ini ada ura-ura sebenarnya bahawa ROS ini perlu diletakkan di bawah parlimen. Kerana ROS ni tak boleh berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kerana di bawah Kementerian Dalam Negeri ada menterinya, ada timbalan menterinya, dan menterinya ada partinya. Jadi di situlah ada double standard ataupun conflict of interest, saya cakap. So, jadi kita tak tahu apa sebenarnya strategi ROS. Tapi Shen, katakanlah ada pilihan raya. Katakanlah ada pilihan raya. Saya yakin keputusan 50-50, Shen. UMNO ada harapan, PAS ada harapan, Bersatu ada harapan. Tapi malangnya, kek UMNO akan dipecah 3. Kerana, adakah Bersatu dan PAS akan berebut? 1, kek akan pecah 2. Dan UMNO pun akan tetap masuk. Dan UMNO sudah mengumumkan akan berminat untuk bertanding di ke-6 kursi ni. So, jadi lebih baik saya rasa kita teruskan je. Cuma Shen, yang saya nak tanya Shen ialah, ketua kepada yang menyatakan sokongan ini adalah Ahli Parlimen Bukit Gantang. Ada satu tulisan di Facebook mengatakan Ahli Parlimen Bukit Gantang ini telah pun mendapat ghanimah ataupun habuan dengan dilantik sebagai salah satu pengerusi nakol isu beras dah umum semua. Jadi dia bukan sekadar menyatakan sokongan, tapi malah dia telah berada dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi bagaimana status tu pula, Shen? Saya tak faham apa perbezaan status tu. Adakah terdapatnya konflik ke interest ke apa? Yalah, kerana semua 5 yang lain menyatakan sokongan. Tetapi Ahli Parlimen Bukit Gantang ini bukan sekadar membuat sokongan, tapi dilantik sebagai pengurusi nakol. Berada di dalam jemaah kerajaan perpaduan. Sedangkan dia adalah daripada Perikatan Nasional. Jadi status dia dalam parti, adakah dia boleh dipecat kalau lepas pindaan ini? Tak boleh, sebab dia sama je bang. Sebab ke-6 dia juga sebab dalam pindaan bang, dalam pindaan perlembagaan Parti Bersatu tidak menyatakan mana-mana parlimen mereka tidak boleh lantik untuk menjadi ketua mana-mana agensi. Cuma pelantikan Bukit Gantang ini, sebelum ni saya ada analisis peribadi saya lah. PMX lantik dia pertama sebab mungkin dia menjadi mastermind kepada pengkhianatan-pengkhianatan lain untuk beralih sokongan kepada kerajaan Madani. Yang kedua sebenarnya adalah perangkap kepada Perikatan Nasional juga. Sebab dia diberikan satu tanggungjawab untuk menjaga NACO. Satu agensi yang buat masa ini paling sensitif. Betul. Sebab isu-isu berkaitan tentang beras, harga barangan dan sebagainya. Dan apabila terdapat sebarang kebaikan ataupun solusi ataupun pengurusan daripada Bukit Gantang yang dapat nama kerajaan. Ini analisis saya lah. Tapi sekiranya terdapat sebarang kesilapan ataupun masalah yang perlu ditanggung PBBM sebab dia masih ahli PBBM. Betul juga. Ini yang saya lihat lah. Betul. So kalau contoh lepas ni Muhyiddin, contoh je lah kan. Muhyiddin ke siapa, harga barang naik lah, harga beras lah. Orang pun cakap je, ahli parlimen kamu sendiri. Bijak strategi Anwar. Kejam. Okey Shen, dalam kita berbicara tentang isu politik ini Shen, ada lagi seorang tokoh politik yang sedang berada di dalam sangkar ataupun sanggar. Tak lain dan tidak bukan adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang hari ini orang semua mula bercerita
Datuk Najib ni duduk dalam rumah banglo. Datuk Najib ni tak ada dekat penjara Kajang. Datuk Najib ni duduk dekat hotel, hantar pergi luar negara. Ramai orang berprasangka sedemikian. Tapi Allah hantar seorang ahli agamawan, Wan G, dikenakan hukuman, dihantar ke dalam penjara Kajang dalam beberapa bulan dan dapat melihat Datuk Najib kat dalam penjara ini. Jadi, apa hikmah sebenarnya yang berlaku dalam situasi ini untuk masyarakat? Apabila Tan Sri Syafiee, peguam Datuk Sri Najib, telah pun mencabar mahkamah tentang keputusan pengampunan yang sebenarnya pada ketika itu YDPA Sultan Abdullah telah pun memberi pengampunan dan diskaun tersebut dan sepatutnya Datuk Sri Najib diberikan penahanan di rumah. Tapi seolah-olah kerajaan kita melindungi dan menyorokkan maklumat ini. Benar atau tidak, Syed? Saya tak tahu sejauh benar ataupun tidak. Mana mungkin Tan Sri Muhammad Syafiee dengan Najib hendak memain dengan nama bekas yang di Pertuan Agong iaitu Sultan Abdullah. Di mana menurut mereka, menurut cabaran mereka sekarang di mahkamah, mereka cabar mahkamah dengan membongkarkan bahawa sebenarnya dalam pengampunan diraja. Sultan Abdullah iaitu bekas YDPA sudah pun menitahkan apabila Najib seharusnya ditahan di rumah untuk menjalani diskaun yang sudah diberikan kepada beliau. So perkara ini dikatakanlah dipercayai ada pihak-pihak tertentu, tak tahu siapa, untuk menyembunyikan perkara ini. Sejauh mana benar ataupun tidak sampai hari ini pihak kerajaan masih belum keluar tampil untuk menjelaskannya. Cuma pada pandangan saya saya ada sudut pandangan yang berbeza. Apabila isu ini berbangkit pula, di manakah orang-orang UMNO dulu semua tunggang nama Najib untuk naik menang dalam pemilihan dan sebagainya. Terutamanya Menteri Undang-Undang ni, Menteri Azalina. Sebelum Najib, mana Azalina? Sebelum Najib ditahan kan di depan Dewan tu huha sebagai Menteri Undang-Undang. Azalina yang sepatutnya bertanggungjawab. Kan? Dia bukan saja ketua perhubungan, bukan ketua penerangan UMNO, bahkan dia Menteri Undang-Undang. Dia perlu jawab sama adakah benar ataupun tidak dakwaan Tan Sri Muhammad Syafiee dan juga Datuk Seri Najib bahawa pengampunan itu memang membenarkan tahanan di rumah. Sudah dititahkan, bukan dibenarkan, dititahkan. Mengapa perkara ini disembunyikan? Dan mengapa Azalina diam sampai hari ini? Isu ini yang rakyat mahu tahu. Pelik kan? Kerana seolah-olah takkan menteri kabinet di dalam UMNO seperti Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidinya, menteri-menteri UMNO yang lain, kerana mereka ini semua berada dalam kerajaan perpaduan, Shen. Jadi kalau sudah diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Lembaga Pengampunan, sepatutnya Datuk Seri Najib diberikan penahanan di rumah. Macam mana benda ini baru sekarang boleh timbul dan dicabar di mahkamah? Saya rasa ini adalah sebagai satu tamparan hebat juga kepada kerajaan. Seolah-olah ada pihak yang mahu Najib masih lagi di dalam. Walaupun saya pernah bercakap dalam podcast ini bahawa Datuk Najib akan berhari raya Aidilfitri. Berhari raya Aidilfitri di rumah, Shen. Mungkin termakbul juga cakap saya ni sehingga kan Tan Sri Syafiee file balik pertikaian kepada keputusan lembaga mahkamah tersebut. Cuma, Shen, bila kita tengok balik isu dia sekarang ni, dulu apabila keputusan lembaga pengampunan ini tak kena dengan apa yang orang UMNO nak, mereka batalkan Kongres Ekonomi. Tapi sekarang apabila keputusan untuk tinggal di rumah ini tidak direalisasikan, saya rasa Hisham Jalil kena bersuara, Shan. Betul? Di mana Hisham Jalil? Di mana Lokman Adam? Dan di mana pemimpin-pemimpin UMNO yang lain? Seperti yang saya cakapkan tadi. Seperti Azalina. Saya rasa ini adalah habuk yang sedang disembunyikan di bawah kapet. Di bawah satu permaidani. Apa yang berlaku kita tak tahu cerita ini. Tapi saya ada dengar juga yang YB Senator Datuk Seri Syafuddin Nasution ada menjawab hari ni, Shan, apa tindak balas ataupun respon daripada YB Menteri Dalam Negeri sendiri? Tak tahu dia, YB Saifuddin Nasution pun tak memberi satu penjelasan yang sangat jelas. Dia tidak sama ada bersetuju ataupun tidak bersetuju. Okey. Dia cuma menjelaskan senarai nama Najib tak ada dalam senarai itu saja. Tapi dalam isu pengampunan tu dia sendiri pun tak kata adakah benar ataupun tidak benar. Itu yang masih banyak bayang-bayang, bang. Benda ini perlu disiasat sampai ke lubang cacing.
Dan Zahid pula memang sebagai seorang Presiden UMNO memang ada tanggungjawab ni untuk mempertahankan bekas Presiden. Apatah lagi dia menjadi Presiden dengan menunggang kuasa dan populariti dan akar ubi Najib sebelum itu bang. Betul. Sebab kalau Zahid sekarang gagal melaksanakan tugasnya sebagai seorang Presiden UMNO, lebih baik bang 2 tahun dari sekarang tamatnya iaitu 2026, iaitu pemilihan UMNO yang akan datang tu, baik Zahid berundur ajalah bang. Saya merasakan kita perlu berikan keadilan yang sebenarnya kepada Najib. Ini bukan isu kita sokong atau anti Najib, sebab segala-galanya perlu berlandaskan kepada perundangan. Kalau betul-betul dalam perundangan, dalam pengampunan diraja sudah menetapkan ataupun bekas YDPA sudah menitahkan bahawa dalam diskaun yang diberikan kepada Najib itu termasuk dengan tahanan di rumah, maksudnya Najib perlu kini masuk tahanan di rumah. Kita berbicara tentang keadilan, ini tentang kuasa YDPA. Kita tak boleh bersifat selektif, kan? Bukan kita isu kita sokong atau tak sokong Najib, sebab dari segi perundangan pun tidak ada silap. YDPA memang ada kuasa untuk memberi pengampunan dan ada kuasa dalam pengampunan itu untuk membenarkan Najib ditahan di dalam rumah. Mengapa isu ini disembunyikan oleh kerajaan, dan kerajaan tidak menafikan sampai hari ini, dan sampai hari ini kerajaan juga tidak mengikut apa yang sudah dititahkan. Tapi sebelum tu saya nak kembali pula kepada isu yang abang bagikan tadi. Apa isu yang abang kata 1G ni dekat isu penjara Najib? Itulah. Sebenarnya bila kita bercakap tentang penginayaan ini Shan, dalam Islam sendiri pun doa orang yang diinaya ini adalah antara doa-doa yang sebenarnya akan dimakbulkan oleh Allah. Kalau Datuk Seri Najib ini betul-betul diinaya, akhirnya difitnah, dan akhirnya orang mengatakan dia tak dihukum, dia dilindungi, ia diberikan pengecualian. Sebab itu Allah hantar 1G ni tadi masuk dekat dalam penjara menjadi hukuman beberapa bulan, dan nampak Datuk Najib dengan mata dan fizikal dia sendiri bahawa Datuk Najib memang berada dalam penjara Kajang. Jadi itulah orang cakap bahawa Datuk Najib ni dia pernah bersumpah mubahalah di Masjid Kampung Baru bahawa siapa yang menginaya ini semua Allah akan tunjukkan. Sebab itu di situlah dalam bulan puasa ini datang yang satu pertolongan Allah kepada Datuk Seri Najib ini. Cuma Shen, yang menjadi lebih panas ialah kalau Datuk Najib diberi pengampunan, diberikan kemudahan untuk dipenjarakan di rumah Shen, hutang 1MDB berpuluh tahun lagi tak selesai. Tapi Datuk Najib dah dibebaskan. Apakah itu satu persepsi yang baik untuk negara? Tak, isu ini sebenarnya saya cuba nak berbincang pada podcast yang mungkin satu hari nanti, sebab saya selalu terlupa. Tapi tak apa, sekarang saya sekaligus, kalau tak silap saya hutang 1MDB dah hampir bayar 80% ke 90%. Saya selalu lupa statistik dia. So itu bukan lagi alasan bang, sebab keuntungan-keuntungan aset yang kita peroleh pun dah digunakan untuk membayar 1MDB. Melainkan kalau aset-aset yang kita ambil kembali itu, kerajaan, mana-mana kerajaan sekalipun, tak kisah kerajaan dulu ke sekarang, tak guna wang yang dikembalikan tu untuk bayar hutang, jangan pula salahkan Najib. Faham tak? Jadi sebab itulah kalau kita tengok balik Shan, Datuk Najib ni bila dia berada dekat dalam penjara ini, ada waris dia, iaitu Najwa, anak dia sendiri, bertanding dalam UMNO menjadi exco puteri UMNO. Jadi yang meneruskan perjuangan Datuk Najib ini adalah Najwa, yang ramai orang UMNO melihat, memberi sokongan. 3 bang. 3 anak lakinya. Satu dekat Pahang, satu lagi dekat Langkawi Women. Betul. So Datuk Najib ni orang cakap sebagai seorang pemimpin, seorang Najib masuk ke dalam 3 Najib lain. So kadang-kadang the beauty of UMNO ini sebenarnya adalah begitu indah kalau kita nak lihat balik. Cumanya Shen, kita menunggu lagi, kita masih lagi menunggu bagaimana perkembangan status Datuk Najib ni. Kerana sama ada alhamdulillah kalau diberikan kebenaran dekat rumah, atau masih lagi berada di penjara, mungkin persepsi masyarakat adanya campur tangan luar yang ingin Datuk Najib masih berada dekat dalam. Jadi Shen, daripada isu Datuk Najib, kita tengok pula isu yang paling hot bukan sahaja di Malaysia, dilaporkan oleh media-media antarabangsa tentang tertangkapnya seorang ejen Israel di Malaysia, memiliki 6 pistol dan juga 200 peluru. Apa ceritanya isu ini? Cerita ni biasanya bang,
Dan setiap negara mereka ada perundangan pasport mereka yang tersendiri. Contoh macam negara Malaysia, seorang rakyat boleh ada satu pasport je. Kalau ada pasport yang kedua, pasport negara Malaysia perlu dibatalkan. Boleh pilih salah satu. Tapi untuk negara Israel ini, mereka memang sudah biasa. Seorang biasa ada 2 pasport atau lebih. Negara mereka membenarkan. So, ejen yang dipercayai, ejen Mossad yang ditangkap di hotel saya kan oleh Di Ampang PDRM baru-baru ini, dia memiliki pasport daripada Perancis. Tapi sebenarnya dia daripada Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki 6 jenis pistol dengan 200 peluru disita. Dan daripada kes ini menarik juga bang, sebab ada tali barut negara. Rakyat itu Malaysia yang saya nak tahu tu. Rakyat Malaysia yang membelikan, kalau saya ikut siasatan polis, beli daripada Thailand, lepas tu serahkan kepada ejen Mossad ini. Cuma persoalan ni kita tahulah, siapakah sasaran sebenarnya ejen Mossad ini kan. Cuma saya nak kata bang, ini bukan kali pertama dah. Sebab sebelum ni pun tahun 2022, 2021 pun pernah terbongkar kes tali barut negara Malaysia juga dibayar $120,000 untuk menjadi tali barut kepada Mossad, untuk menahan pencara daripada Palestin, untuk membunuh orang. Kes ini dah berlaku berkali-kali. Cuma saya nak berkongsi tentang sedikitlah tentang apakah yang dikatakan ejen perisikan Mossad. Bang, Mossad ni dia macam CIA. Okey. Macam Malaysia kita panggil special branch. Tapi kalau Mossad ni bang, dekat negara Israel, dia special. Sebab dia tidak melaporkan kepada tentera ke polis. Dia memang melaporkan terus kepada Perdana Menteri. Okey. Dan setakat ini terdapat sekitar 7 hingga 8 ribu ahli Mossad di seluruh dunia. Dan yang ketiga, Mossad ini dia ada satu organisasi terus direct under Prime Minister yang memiliki dana bajet tahunan sebanyak 2.3 juta USD. Uish, besar. Maksudnya hampir 13 bilion bajet negara Malaysia. Besar, hampir 13 bilion bajet negara Malaysia setahun aja untuk ejen Mossad ini. Dan dalam ejen Mossad ini pula bang, dia ada satu lagi jabatan, ada 8 jabatan. Salah satu jabatan tu panggil Kidon. Kidon, Kidon, salah satu jabatan daripada Mossad ini. Kidon ini pula sebenarnya adalah tugas dia untuk menjadi pembunuh profesional. Wah. Dan biasanya mereka adalah dari golongan bekas-bekas tentera atlet negara Israel. Lepas tu dia masuk Kidon, kerja mereka memang khas untuk buat kerja-kerja pembunuhan saja. Ini adalah berkaitan tentang bagaimana operasi Mossad ni lah. So kat Malaysia ni pun bang, tak heran lah kalau ada tali barut yang dibayar $120,000 yang pernah dibongkarkan beratus-ratus ribu untuk menjalankan kerja-kerja penculikan, penyiasatan, pembunuhan dan sebagainya. Tapi Syayan, paling penting, betul ke dia nak membunuh seteru ni? Siapa tu seteru? Pihak musuh daripada Mossad ini bawa senjata banyak ni adalah nak membunuh seteru ataupun musuh Israel di sini. Saya tak pasti siapa yang dia maksudkan. Dia nak maksudkan ataupun dia nak bunuh. Mesti ada seseorang, kalau tak mungkin sampai 6 senjata, 200 peluru. Cuma kebetulan apabila ejen Mossad ini ditangkap, pada ketika itu dalam seminggu 2 minggu ini, memang dalam jangka masa ini bang, banyak negara juga terima ancaman. Macam negara Russia ada krisis, saya selalu lupa. Ukraine. Bukan, yang Ukraine tu lama. Russia baru-baru ni konsert mereka diletupkan ke apa. Lepas tu 2-3 hari lepas pun embassy Iran, iaitu tentera panglima Iran dibunuh daripada airstrike. Walaupun di embassy kan Syria, airstrike embassy Iran di Syria, dia diletupkan. Lepas tu ada beberapa lagi isu yang berlaku di Timur Tengah yang saya selalu lupa. Maksudnya kebetulan dia ada target-target mereka yang nak target. Cuma saya tak pasti siapa yang mereka nak target. Dalam social media ada yang kata kita perlu memperkuatkan keselamatan YDPA dan terutamanya Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri negara Malaysia yang paling lantang menentang Israel bang. Sebab lepas jumpa Jerman je, Jerman pun dah bertukar arah. Lepas jumpa Jerman pun sekarang dah start nak menghulurkan bantuan kepada Palestin dan sebagainya. Sebab bang, dalam isu Palestin ni, kalau aja PMX adalah sasaran, kalau saja dia tidak mengherankan sebab PMX merupakan antara pejuang negara Palestin
easily top 10 most worker punya leader dekat dunia yang betul-betul memperjuangkan. Jauh lebih berbanding bersuara dia, jauh lebih berbanding dengan Erdogan, berbanding dengan MBS, Raja Salman, jauh berbanding dengan mana-mana raja ataupun pemimpin di Timur Tengah sekalipun. So kalau PMX ini dia kalau bukan sasaran pun, mungkin dia ada target-target lain dekat negara Malaysia untuk memberi amaran kepada negara Malaysia untuk supaya tidak untuk terus memboikot Israel ke ataupun menentang Israel. Saya tak dapat. Cuma dari situ apa analisis yang abang dapat lihat daripada ejen ni? Siapakah target dia? Apakah motif dia? Apakah analisis sebelum dia? tu channel, saya nak ucap tahniah dulu kepada pihak PDRM atas satu komitmen dan kerja skuad sepasukan yang cukup hebat. Kerana Mossad ni dia dikenali antara pasukan perisik yang antara terhebat di dunia. Standing CIA, standing perisik-perisik negara-negara maju yang lain. Jadi, jangan orang nak memperlekehkan pasukan keselamatan Malaysia. Kerana daripada aspek special branch, daripada aspek polis, kita dapat berjaya menangkap ejen daripada Israel ini adalah sebagai satu kejayaan dan kebanggaan buat negara. Kerana bila kita tangkap ada 6 senjata, ada 200 peluru, secara simboliknya pihak PDRM Malaysia telah menyelamatkan 200 orang peluru yang ingin digunakan untuk membunuh orang Malaysia, pemimpin Malaysia atau sesiapa saja dekat dalam negara ini. Jadi itu analisis kita yang pertama. Cuma tak dinafikan dalam kejayaan PDRM ini ada juga dalam 3 tahun yang sebelum ni, Shen, seorang pensyarah UAE dibunuh oleh ejen Mossad dan kita tak dapat jejak bila dia terbang balik, bila dia menghilang, lolos sebegitu saja. Jadi signifikannya ialah daripada kegagalan ini pihak PDRM mula belajar bagaimana satu op yang kita boleh laksanakan untuk menangkap ejen Mossad ini. Itu zaman siapa? Hamzah Kalau tak silap saya lah zaman kerajaan yang sebelum ini. Cumanya sekarang ialah yang menjadi isunya ialah bagaimana Malaysia ini sudah mula menjadi sasaran risikan penyeludupan pihak antarabangsa yang berskala besar. Sebab apa, Shen? Di Malaysia ni DKLIA pernah terbunuhnya Kim Jong Nam, iaitu adik kepada Presiden Korea Utara. Ini adalah salah satu kes yang boleh dikatakan berprofil tinggi. Kedua, seorang pakar bom yang jadi pensyarah di UIAM pada ketika itu juga mati dibunuh oleh ejen Mossad Israel. Dan kali ketiga ini ada cubaan. Cumanya, Shen, cerita rakyat Israel tak boleh masuk Malaysia ni dah jadi kartun lah, Shen. Kerana apabila mereka ada dual citizenship, mereka ada dua, mereka boleh menggunakan satu lagi pasport untuk lolos. Misalnya, Nas Daily dikatakan sebagai rakyat Israel, tapi cuba untuk masuk ke Malaysia menggunakan pasport yang lain, menggunakan melalui pintu masuk Singapura pada satu ketika dahulu. Jadi saya mencadangkan bahawa negara perlu lebih berhati-hati, khususnya di pintu sempadan bagi mereka yang mempunyai dual citizenship perlu mengisytiharkan. Kalau tidak, mereka tersekat melalui pasport Israel, mereka boleh menggunakan lagi satu pasport yang lain. Kerana Malaysia memang jelas kita tidak membenarkan dual citizenship. Kalau mereka ada dual citizenship, dua kerakyatan, mereka terpaksa gugurkan. Tapi di negara Eropah, begitu banyak sebenarnya, Shen. Tapi bang, isu abang hanya menyelesaikan satu masalah aja. Kan saya tadi katakan, ejen Mossad ini, jabatan mereka memiliki lebih daripada 13 bilion ringgit Malaysia setiap tahun. Kalau contoh pun bang, kita tak nak bagi masuk seorang pun, kita ketat sekalipun lah, kita ada prosedur sekalipun bang, selagi ada tali barut dalam negara Malaysia, mereka tanpa perlu datang sini dengan wang kertas saja bang, dengan duit yang ditaburkan saja, sudah ada pun warga tempatan yang sanggup untuk mengkhianati negara, agama dan bangsa. Itulah, saya pernah terbaca daripada satu penulisan di utusan, Shen, bagaimana rekrutmen itu berlaku sebenarnya, dididik untuk menjadi ejen Mossad. Pernah satu ketika pihak polis juga menewaskan satu gerakan ejen Mossad bersama tali barut rakyat tempatan, bawa lari seseorang yang dikendaki ini ke Hulu Langat. Kemudian dapat diberkas. Cumanya, Shen, yang benda yang perlu kita bimbangkan ialah betapa mudah dan rapuhnya rakyat Malaysia ini ditawarkan dengan wang
ditawarkan dengan duit, mahu menjual maklumat-maklumat negara. Ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan. Tapi motif utamanya semua perlu tahu bahawa ialah isu Israel. Isu Israel membantai rakyat Palestin, dan Malaysia ini antara ranking nombor 1 dan nombor 2 dalam memperjuangkan, daripada pemimpinnya, daripada masyarakatnya, daripada pelbagai bangsa sendiri pun. Sebab itu rakyat Palestin yang masih hidup di bumi Palestin, mereka meminta tolong kepada rakyat Malaysia. Mereka mengharapkan Malaysia membantu mereka. Jadi di situlah dilihat ada hubungan yang rapat, dan saya rasa Israel sudah mula mensasarkan. Lebih-lebih lagi apabila kita melaksanakan satu boykot kepada barang-barang Israel. Jadi ini adalah sebagai satu tindak balas, Shan. Saya rasa ini adalah sebagai salah satu tindak balas. Kerana Israel bertindak balas bukan dengan menggunakan senjata sahaja, Shan. Pelbagai. Mereka pernah meracun, mereka pernah memerangkap. Kalau saya nak share satu video di Turki apabila Erdogan diberi air oleh bodyguardnya sendiri, dan Erdogan menolak untuk minum. Dan dalam komen bawah tersebut, Erdogan curiga kepada bodyguard ataupun sesiapa saja yang tidak dikenali untuk memberi air, kerana mungkin diracun oleh Israel. Sebab Erdogan juga adalah antara pemimpin Islam yang begitu lantang. Sebab itu apabila menantunya sendiri, ahli keluarganya sendiri bagi segelas air ini kepada Erdogan, dan Erdogan barulah menerima air tersebut. Jadi Erdogan dan Anwar ini dua pemimpin yang kita boleh katakan sebagai satu signifikan berjuang kepada rakyat Palestin. Kita lihat, Shan, sekarang ini juga Erdogan juga sedang berdepan dengan tekanan daripada Israel dalam pilihan raya PBT di Turki. Parti Erdogan tewas dan parti Kemal Atatürk menang. Tapi bukanlah menang besar. Kerana Israel telah menggunakan pengaruh dia untuk menanam kebencian kepada rakyat Palestin tentang isu inflasi dan kenaikan harga barangan di Turki, menyebabkan rakyat mula hilang kepercayaan kepada Erdogan. Di sinilah peranan Israel ini tadi. Jadi jangan kita sangka bahawa kehadiran seorang ejen Mossad di Malaysia ini juga dengan pistol, mungkin mereka ingin membunuh seorang pemimpin besar kita, mungkin mereka ada target yang mereka nak. Dan saya lebih percaya dia tidak datang berseorang. Tidak mungkin ejen datang berseorang. Saya mohon kepada pihak berkuasa, selidik dan tekan lagi, kerana ejen ini akan datang dengan satu kumpulan. Kerana kalau datang seorang, dia tidak akan dapat bergerak dan berjaya siapa sasaran mereka. Cuma bang, dalam isu ini saya juga ada cadangan supaya Talib Barut ataupun sesiapa rakyat tempatan, tak kisahlah Melayu ke Cina, India, asalkan rakyat Malaysia yang menjadi petualang bangsa dan negara, mengkhianat negara, bekerjasama dengan mana-mana ejen Israel, Yahudi ataupun Mossad. Sebab kalau tidak silap saya dari segi perundangan, kalau tidak silap saya masih lagi longgar. Sebab kalau mereka ditangkap sekalipun, mungkin di-charge atas membekalkan senjata ke ataupun membantu. Kita perlu ada akta ataupun perundangan yang jauh lebih ketat supaya mana-mana ahli warga negara Malaysia, tak kira bangsa, agama, bekerjasama dengan mana-mana musuh negara, dia sepatutnya dipenjara seumur hidup ataupun dibuang ke negaraan. Isu ni baru boleh membendung. Kalau tak bang, dengan mudah aja Mossad nak bayar 100,000, 200,000, 300,000, mesti ada orang sanggup untuk mengkhianati. Tapi kalau hukuman itu begitu berat sekali, seberat macam hukuman kepada pesalah dada tu, saya rasa mungkin boleh membendung isu ni daripada sebenarnya, Shan, dalam era 80-an, setiausaha politik Tun Mahathir pernah ditangkap dan ditahan kerana menjadi ejen asing. Sebenarnya pada era 80-an lagi, sebenarnya Malaysia sudah menjadi sasaran kerana banyak rahsia-rahsia negara, kerana negara-negara luar ini sebenarnya sedang ingin mencaturkan siapa pemimpin negara yang mesra kepada mereka. Jadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim tak terjebak, tak mudah dibeli, begitu lantang menentang Barat dan menentang negara-negara seperti Amerika Syarikat dan Israel. Jadi mereka ini mulalah bertindak secara lebih luar kawalan. Jadi saya harap isu ini alhamdulillah dalam terkawal. Bang, saya nak tanya pula sebab saya pun tak tahu saya
sebut tak tahu sebut. Kebetulan kan bulan-bulan puasa ni banyak orang sebut apa tu? Malam Laila Al-Qadar. Wah, pandai Syed. Malam Lailatul Qadar. Oh, malam Lailatul Qadar tu apa tu? Banyak orang sebut. Okey, malam Lailatul Qadar ni Syed, wah, ni tertarik saya ni. Shen bertanya, malam Lailatul Qadar ini sebenarnya adalah malam satu malam yang paling indah berbanding 1000 malam yang lain. Maksudnya dia adalah satu malam yang sangat special, sangat istimewa kepada ahli abid ataupun orang yang saim, orang yang qaim, orang yang berpuasa dan orang yang mendirikan solat. Dia hidupkan malam tu Shen. Jadi kalau orang berpuasa, siang ni berpuasa, malam ni dia ada amal ibadah. Jadi mereka target 20 malam terakhir Shen, malam Lailatul Qadar ni, malam 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 hari ni, 10 malam ini. Cuma kerana dalam Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr ini ada 9 huruf. Jadi mereka anggap ganjil. Jadi mereka merasakan para ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam-malam hari yang ganjil Shen. Mungkin malam 21, malam 23. Tapi yang istimewanya Shen, malam yang malaikat turun bawa rahmat, doa lah apa pun boleh dapat, nak kaya, nak sihat, nak bahagia. Bukan hanya untuk orang Islam saja Shen, untuk orang bukan Islam juga. Kalau malam itu dia berdoa, jika pada malam itu dia pun tak tidur bersama-sama, menghidupkan dan mengimarahkan pada malam tersebut, pernah boleh juga dapat nikmat Lailatul Qadar ini Shen. Kebetulan abang berbicara tentang nikmat malam apa tu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu orang Islam boleh dapat, orang bukan Islam pun boleh dapat. Saya baru terfikir tu isu yang hangat juga abang minggu lepas kalau tak silap saya. Saya nak tanya pandangan abang lah, sebab saya bukan Islam. Isu berkaitan tentang kenyataan Menteri Pendidikan Fadlina yang mengatakan dia mengharamkan anak-anak ni untuk menyebut perkataan kafir di rumah. Apa pandangan abang tentang isu ni? Wah, sensitif juga sebenarnya isu ni Shan. Ni pandangan saya secara peribadi lah Shan. Kafir ini perkataan dia adalah kasar. Kafir ini dalam bahasa Arab berasal daripada kalimah kafara, iaitu menutupi ataupun melindungi. Maksudnya apabila datang satu hidayah kepada dia, dia tutup pintu untuk membuka menerima hidayah tersebut. Mereka menolak ajaran daripada Islam ataupun wahyu daripada Allah. Jadi mereka ini dipanggil kafir. Ada dalam surah Al-Kafirun. Tapi saya suka nak seronok ni Shen, nak menengok apabila YB Fadlina punya kenyataan ini tadi berlawan dengan Dr. Mazhar punya kenyataan. Apabila seorang YB menteri mengatakan dia melarang anak dia bercakap kafir pun dengan orang yang bukan Islam, saya rasa itu adalah sangat harmoni dan juga sangat patriotik dan juga sangat Islamik. Tapi dibalas oleh Dr. Mazhar mengatakan, kalau macam tu, kenapa dalam Al-Quran adanya perkataan kafir? Ini kena faham. Ini kena kita tengok betul-betul Shan. Dalam surah Al-Kafirun itu, kita perlu tahu bahawa apabila Allah ataupun Tuhan kita ini nak menyeru kepada semua orang, dia akan panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhannas, wahai semua manusia, wahai semua Bani Adam. Tetapi apabila dia seru kepada semua orang, dia akan panggil macam tu. Wahai Muhammad, katakanlah kepada semua Bani Adam. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang Muslim. Tetapi Shan, apabila mengatakan bagi pihak ketiga, barulah dikatakan mereka ini orang kafir, tidak menerima Islam. Nabi pun tak pernah panggil orang kafir, "Hei kafir, mari sini." Tak pernah. Nabi pun walaupun orang itu bukan Islam, tetap dia panggil ya Aba Hashim, ya Aba Hisham. Tetap dipanggil namanya. Jadi apabila berdepan, tidak dipanggil kafir. Itulah yang sebenarnya maksud YB Fadlina ni tadi. Anak dia tak bolehlah cakap dengan kawan bukan Islam, kafir ke apa. Itu maksud dia. Cerita dalam Al-Quran dan cerita perkataan kafir. Itu betul sebab mereka dah menentang. Cuma the beauty of kafir ini di Malaysia ini ialah kita ada beberapa jenis kafir. Satu kafir zimmi dan juga kafir harbi. Kafir harbi ni Shen, macam kafir golongan bukan Islam yang menentang Islam. Nak hapuskan Islam, nak murtadkan orang Islam, nak bunuh orang Islam. Tu dipanggil kafir yang wajib diperangi. Kafir harbi. Tapi kalau di Malaysia ini kafir zimmi, iaitu kafir golongan bukan Islam yang menerima naungan Islam.
bersama-sama dengan kerajaan Islam, tak melawan kerajaan Islam dan sama-sama hidup harmoni. Jadi di Malaysia ini zimmi, maksudnya golongan Islam dan bukan Islam itu adalah hidup dalam keadaan yang begitu harmoni. Jadi saya setuju dengan YB Fadlina kan. Sebab kenapa saya setuju? Bila kita tidak menyebut perkataan kafir itu, itulah yang sebenarnya Nabi gunakan. Itulah sebenarnya firman-firman Allah gunakan. Berdepan, face to face memang tak ada disebut. Tapi apabila mereka tak beriman, kita berceritalah tentang musyrikin, kafirin. Tu yang sebenarnya saya rasa saya di pihak YB Fadlina lah berbanding Dr. Mazhar. Cuma saya sebagai seorang bukan Islam, saya tak fahamlah konteks yang lebih mendalam. Apabila saya buat kajian sedikit sini dan sana, saya mendapati negara Indonesia sudah mengharamkan perkataan kafir pada tahun 2019 dan digantikan dengan perkataan muwatinun, iaitu warga negara. Negara Indonesia dah ban perkataan kafir ni. Itu dari sudut negara Indonesia lah. Saya tak tahu apa rasionalnya dan keperluan betul atau salah. Dan pengetahuan saya tentang perkataan kafir ni sebenarnya seperti yang abang katakan, dia adalah bahasa Arab, bermaksud bukan Islam. Ataupun dalam konteks agama yang lebih mendalam adalah seseorang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad ataupun tidak percaya kepada Allah. So itulah maksud kafir. Yes. Dan perkataan kafir yang saya tahu juga sebenarnya ada orang mengatakan dia memiliki lebih daripada 500 lebih patah perkataan, lebih daripada 500 kali disebut dalam Al-Quran. So saya tak merasakan isu ini kita harus haram ke galak ke. Sebenarnya isu yang bukan isu pun. Cuma di konteks YB Fadlina ini mungkin terlalu berat perkataan yang digunakan. Mungkin dia perlu gunakan, saya tak mengalahkan anak-anak saya untuk menggunakan perkataan kafir kerana apa. Daripada saya mengharamkan anak saya menggunakan perkataan kafir, sedangkan perkataan ini disebut lebih dari 500 kali dalam Al-Quran. Yes. Tapi ada lagi satu sudut yang kita boleh pandang. Dia tidak menyalahkan guna kuasa dia sebagai seorang menteri pendidikan hanya atas kapasiti seorang ibu. Anak jangan guna perkataan kafir. Dia bukan yang melarang pelajar-pelajar, guru-guru ataupun keseluruhan warga Malaysia untuk tidak menggunakan perkataan ini. Untuk ini, isu ini yang saya faham, saya lihat beginilah bang. Dan sebelum pengakhiran bang, dalam podcast sesi hari ini, ada satu lagi tajuk yang menarik yang hendak saya tanya pandangan abang. Apa yang analisis abang yang abang boleh analisis konklusi terkini ataupun terbaharu mengenai rumusan yang berkaitan tentang kekemat. Isu ini meletup bang dan hampir sampai ke kemuncak dia bang. Apa yang abang dapat lihat? Ataupun apa nasihat abang ke, pandangan abang ke, analisis abang ke? Terpulang pada abang, siapa salah, siapa silap ataupun apa baca nasihat kepada rakyat Malaysia boleh? Sikit ajalah Syane. Tak sangka Syane, apa perkongsian yang podcast Cakap Hub rintis, iaitu kitalah antara pencetus yang berbicara tentang sabotaj pada isu stokin ada kalimah Allah tersebut. Dan selepas itu barulah Maidin keluar, beberapa pimpin-pimpin lagi juga menyela boykot yang dikenakan terhadap kekemat. Tetapi Shen, semalam ataupun kemarin apabila Yang di-Pertuan Agong berkenan bertemu dengan chairman pemilik kepada kekemat ini dan permohonan maaf telah pun dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai simbolik ketua agama Islam, saya rasa perkara ini adalah sebagai satu perkara yang harmoni. Jadi apabila kita memboikot ni kadang-kadang dia tidak layak untuk dibuat. Kadang-kadang ada isu kecuaian ataupun kesilapan. Jadi perkara ini janganlah kita panjang-panjangkan kerana kita sebuah negara yang harmoni. Yang silap dah mohon maaf dan orang yang menerima kemaafan tersebut juga harus berikan. Kerana untuk sebuah masyarakat Malaysia berbilang kaum, kita perlu hidup harmoni. Tak perlu panjangkan lagi. Tapi Shen pula macam mana? Siapalah kita kalau Agong pun dah maafkan. Betul, ya. Bagi saya rumusannya ada pendek juga sebelum pengakhiran dah hampir
sampai penghujung episod 16. Dua isu saja saya nak ulas sebab podcast ni sedikit political flavor, so saya nak masukkan political flavor. Pertama, saya merasakan ketidakmatangan ataupun ketidakbijaksanaan ataupun kurang jedik pemimpin-pemimpin DAP dalam orang kata tentang strategik komunikasi apabila isu KK Mat ini berbangkit. Sebagai contohnya Setiausaha DAP iaitu Anthony Loke. Dia bukan isu sokong ke tak sokong ke betul tak betul. Sekarang saya nak berbicara tentang strategi komunikasi je. Strategi aja. Maksudnya strategi DAP ataupun strategi kenyataan Anthony Loke sudah silap. Dia keluarkan kenyataan hendak melawan Ahmad Saleh. Pertama saya rasa tak perlu. Pertama DAP tak perlu buat statement awal sebab pada awalnya adalah isu ini adalah isu berkaitan tentang NGO, berkaitan tentang masyarakat lawan dengan peniaga. KK Mat ini pengasas dia bukan ahli mana-mana parti politik sekalipun. So tak ada rugi dan tak ada untung pun kalau DAP masuk campur. Sebenarnya lebih merugikan kerajaan sebab kalau DAP tak masuk campur sekalipun, contoh apa berlaku kepada KK Mat, dia tak ada kaitan dengan kerajaan Madini, dia bukan ahli politik. Apabila DAP nak masuk campur boleh, cuma statement kurang bijak. Contoh macam Anthony Loke dia kata, dia mencabar YB Ahmad Saleh, Datuk Amal. Dia kata, kalaulah hari ini KK Mat ini adalah orang Melayu, adakah kamu akan boykot? Nampak tak bang? Dia ada 1000 cara untuk DAP respon. Mengapa nak pilih untuk respon lawan api dengan api? Lawan perkauman dengan perkauman? Dia boleh mungkin keluar statement untuk menenangkan keadaan. Kita jangan boykot ke sebab apa, mungkin ini sabotaj ke, ini kecuaian ke. Ni lawan api dengan api. Dia tanya pula Dr. Amal, kalaulah hari ini isu ini pemilih ini adalah Melayu Muslim, adakah kamu akan boykot? So ini adalah tamparan kepada pemimpin-pemimpin yang kurang bijak dalam strategi komunikasi. So pertama, tak elok untuk masuk campur. Kalau masuk campur sekalipun, perlulah berhati-hati dan bijak. Ada banyak angle, banyak naratif yang boleh pilih. Mengapa pilih naratif yang begitu kurang bijak? Itu dari sudut DAP. Dari sudut lagi satu sudut bang, saya hendak memuji pihak PAS pula. Sebab pihak PAS dalam isu KK Mat mereka sangat bertenang. Yes, betul. Okay, dan mereka, banyak pemimpin mereka keluar kenyataan meminta rakyat Malaysia jangan boykot, bertenang. Sebab bayangkan bang, PAS selama 2 tahun ni, setahun ke 2 tahun ni, pasca pilihan ke-15, asyik dituduh memainkan isu 3R. Bayangkan pada hari ini, kalau PAS pun terlibat sama untuk membakar lagi api, isu ni memang bang, dah out of control dah. Nasib baik PAS memainkan peranan mereka dengan baik. Penenang, menunjukkan teladan yang baik. Itu pun ada orang tuduh. So, kadang-kadang saya tahu apa masyarakat nak PAS buat. Bila PAS cuba jadi penenang, bila PAS tak nak main isu 3R, kau orang serang dia, terima wang daripada KK Chai lah, kena rasuah lah, anti-Islam lah, ataupun berpura-pura lah, munafik jadi orang baik dan sebagainya. Pelbagai statement saya lihat. Saya rasa kita perlu bersifat adil kepada PAS. Apabila mereka tidak mahu untuk hijack isu ini, tidak mahu mengerorkan lagi keadaan, we have to give credit to where is due. Maksudnya kita harus pujilah mereka tidak mengerorkan lagi keadaan. Okay? So kadang-kadang saya tak faham apa masyarakat nak. Kalau PAS hijack isu ini, kau orang tuduh PAS main isu 3R. Kalau PAS tak hijack isu ini, kau orang tuduh dia dapat wang daripada KK Mat lah, ini dan itu. Kau orang nak PAS buat apa sebenarnya? Dan daripada pemerhatian saya bang, ini pemerhatian peribadi lah. Biasa orang tuduh PAS 3R, tak. Itu biasa pemerhatian peribadi saya, itu adalah PBBM. Ataupun mungkin UMNO kadang-kadang. Apa maksud 3R? Raja, race, religion, royalty. Bagi saya PAS biasa main 1R je bang. Agama. Religion. Amat jarang dia main isu Melayu, amat jarang dia main isu raja. Amat jarang kalau dari segi memori saya. Biasa berkaitan tentang agama, perundangan agama, hal ehwal berkaitan tentang agama. Benda-benda yang mereka bantah pun berkaitan agama lah. Betul atau silap terpulang. Contoh macam konsert dan sebagainya. Tapi biasa kan, yang menunggang 3R dengan penuh ni,
PBBM dengan UMNO, dengan keris lah, pedang Melayu lah, raja lah Melayu. PAS dia bukan kurang kemelayuan lah. Dia cuma apabila bergabung dengan Perikatan Nasional, so Perikatan Nasional mendapat naratif seolah-olah ini adalah pejuang parti Melayu ataupun Melayu ekstrim dan sebagainya. Saya tak rasa PAS biasa menjerit ketuanan Melayu ke apa. Tak, yang mereka jerit ketuanan Islam tu ada. Itu yang saya lihat. So biasa kalau orang nak tuduh PNA, Perikatan Nasional racist ke main 3R tu, mereka perlu berhati-hati dia. Sebab mungkin yang mereka maksudkan tu PBBM aja. Pengkhianat-pengkhianat yang keluar daripada UMNO, main isu raja, religion dan sebagainya. Tapi PAS dia biasa main isu agama je, 1A je, tak sampai 3A. Apa pandangan abang sebelum pengakhiran? Saya suka saya cakap tentang kebijaksanaan PAS ni, pembangkang ni dalam menyusun strategi plan komunikasi mereka. Tengok ada satu poster tu, dia kata kerajaan PH di negeri Sembilan, di Penang, di beberapa negeri lain semua dah bagi bonus. Di Selangor 1,000 lebih setengah bulan gaji. Tetapi untuk kerajaan Perikatan Nasional di Kedah, di Perlis dan di Kelantan diambil corner terakhir ni, dia pun tetap umum juga ada bonus. Maksudnya strategi PAS ni bijak sebenarnya, sebab dia tengok dulu bagaimana permainan daripada kerajaan PH di negeri ni, bagi berapa nak bagi bonus kepada pejabat awam di negeri, dan PAS juga bagi. Di Kelantan bagi, di Kedah bagi, di Perlis pun bagi, walaupun berdepan dengan isu dalaman mereka sendiri yang mereka tak bayar gaji dan sebagainya, tapi tetap bagi. Kerana sekarang ini di banyak pasar-pasar, bazar-bazar Ramadan yang menjelang Aidilfitri ni, banyak yang kata tak laku, tak laris kan, sebab katanya orang sekarang ni sedang tak ada duit. Tapi realitinya Shan, saya bawa balik daripada Turki ni cerita dia, saya semak balik inflasi di Malaysia 1.8%, rendah. Tapi bila saya pergi di Turki, harga segelas air macam ni Shan berharga RM69. Air berharga RM69, berapa ribu lira. Jadi cerita dia ialah inflasi di Turki ni 67.49%. Berapa kali ganda ini yang menyebabkan parti Erdogan ni kalah. Jadi kalau kita nak bandingkan inflasi, Malaysia ni masih lagi terkawal sebenarnya. Dengan dapat bantuan daripada pengumuman Datuk Seri Anwar, pejabat awam dapat 2,000, top up lagi 500 yang kerajaan negeri bagi lagi. Sebenarnya saya rasa bersyukur. Kita bersyukur bagaimana kerajaan ataupun pembangkang dua-duanya sebenarnya membantu penjawat awam untuk menjelang Aidilfitri ini. Itulah, kita pun dah nak masuk mood hari raya. Kami daripada pihak Cakap Hub ingin juga menyusun 10 jari memohon maaf kepada semua dalam menjelang Aidilfitri ini. Kalau ada sebarang salah silap kami mohon maaf. Kosong. Dan kata-kata terakhir daripada kami, ada satu surprise yang tak terduga. Salah seorang tetamu jemputan Cakap Hub dalam episod yang sebelum ini, YB Senator Datuk Tilian Ke, telah pun bersetuju untuk bersedia berdebat dengan YB Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dalam apa-apa isu yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Dan Cakap Hub juga ready untuk menjadi penganjur dalam perdebatan harmoni tersebut, seperti mana yang dipersetujui oleh saudara Shan. Dan kita akan buat mungkin live ataupun rakaman. Tak pasti, kita cuba mencari masyarakat untuk sebarkan kepada Dr. Amar bagaimana kita boleh menghubunginya, sama ada dia bersetuju ataupun untuk tidak bersetuju lah, menerima perbincangan terbuka ke debat podcast bersama Senator Tilian Ke terhadap pelbagai isu-isu sensitif yang melanda negara, sebagai contoh Sekolah Satu Aliran, Kongres Bumi Putera terakhir, isu stalking kalimat Allah dan pelbagai lagi lah. Sebab Dr. Amar ni dengan Senator ni, mereka biasa bertelaga dah 2-3 tahun dah saling menyerang antara satu sama lain. Lebih baik kita sanggup untuk menjadi orang tengah dan menyediakan platform kita untuk kedua-dua ni untuk berdepan. Jika Dato' Akmal Saleh setujulah, sebab daripada khabar yang kita dapat, Senator Tilian Ke dah bersetuju dah. Ya, itulah, kalau YB Dr. Akmal melihat sendiri VT video ini, bolehlah hubungi kami untuk memberi respon sama ada bersetuju ataupun tidak, kerana sebelah pihak telah pun bersetuju dan sudah pun bersedia untuk mengadakan perbincangan harmoni ini. Kita juga terbuka terhadap segala perincian
yes, do and don'ts daripada pihak Dr. Amar kerana dia bersetuju lah. Segala syarat yang ditetapkan, no problem. Dr. Amar boleh set, kita ikut saja. Jadi ini adalah salah satu bersama-sama kita mencipta sejarah dalam podcast Cakap Hub. Kalau benda ini ataupun program ini benar-benar terjadi, ini adalah sebagai satu kebanggaan kerana kita merubah budaya baru politik Malaysia. Yang dulunya budaya perbincangan, dialog, debat ini kurang biasa. Tapi kita cuba untuk membudayakan. Jadi salam akhir daripada kami, salam ceria, salam hormat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga bulan puasa ini menjadi sebagai satu madrasah kepada kita semua. Terima kasih rakyat Malaysia.